Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد سالم ابن سمار الحضرمي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Misbahud Duja Syarah Safinatin Najah. Sekarang kita masuk fasal kelima, muka surat 73, syarat istinja menggunakan batu. Faslun. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun an yakuna bi thalathati ahjar وأن ينقي المحل وأن لا يجف النجس وأن لا ينتقل ولا يطرأ عليه آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته وأن لا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة. نعم تفضل. بسم الله. Syarat-syarat sah beristinja. Istinja dari segi bahasa ialah terputus. Dari segi syarak bermaksud menghilangkan najis yang keluar daripada kubul di hadapan atau dubur di belakang. Itu saja. Kita bersihkan najis yang keluar daripada depan dan belakang. Sama ada menggunakan air, itulah yang paling selalu, ataupun lain-lain di ketika tidak ada air, umpamanya batu, daun kering, kertas tisu dan lain-lain. 6. Dengan batu ada 8 perkara. Ini untuk dengan batu ya. Batu ada 8 perkara. 6. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. Tidak semestinya 3 biji. 1 biji sudah mencukupi kalau ada 3 permukaan. Kecuali hanya 1 permukaan yang sesuai, pakailah 3 biji. Tapi kalau 3 biji, 1 biji ada 3 permukaan, maka memadai. Hendaklah batu boleh membersihkan tempat najis. Kalau tak boleh, hendaklah guna air. Apa di tempat najis ini? 1, lubang dubur yang tertutup ketika berdiri. Bila kita berdiri kan tertutup lubang tu. Itu. Kepala kemaluan lelaki yang namanya zakar. Dan bibir kemaluan perempuan yang namanya faraj. Asal perkataan faraj ini adalah yang terbuka. Maka zakar itu pun asalnya faraj juga. Tetapi faraj terbuka dia kecil. Kalau perempuan maka terbuka dia besar. Itu dia bezanya. Sama juga dengan zauj.
Zauj itu asal maksudnya adalah pasangan. Lelaki pun zauj, perempuan pun zauj juga. Tetapi dalam ilmu faraid susah nanti kalau kita tidak bezakan. Maka ulama pun menetapkan zauj lelaki, zaujah perempuan. Walau asalnya bila disebut zauj, maka itu boleh jadi lelaki atau perempuan. Nanti mohon maaf ya, jangan kita negative minded sangat bila jumpa perkataan faraj. Mohon maaf ya, sebab kadang-kadang dalam dunia kita Melayu dia tak sama dengan dunia Arab. Nanti ada satu kitab namanya Abwabul Faraj. Abwabu Al-Faraj. Masya Allah, kalau kita dirty minded, pelik kita tengok buku ni. Abwab, pintu-pintu, Faraj, Allah, kata sebahagian orang yang tak faham. Abwabul Faraj, pintu-pintu yang membuka apa? Permasalahan dirongkaikan, kerumitan diangkatkan. Lebih daripada itu lagi, ada seorang imam yang sangat alim masyhur, yang sangat wara, Al-Imam Abdul Rahman Abul Faraj Ibnul Jauzi. Nama beliau di kunyahnya dengan Abul Faraj. Jadi adik-adik daripada sekarang jangan faham bila maksud perkataan itu, jangan kita fikiran yang tak elok. Sebab ada nama orang Abul Faraj, bapa Faraj. Allahu Akbar. Itu jangan dibercampur dengan benda lain. Dia nak solid najis itu, atau sudah kering, sama ada basah atau kering dia bercampur tu, sama ada najis seperti tahi binatang atau suci seperti debu, masuk ke najis tadi tu, bercampur tak boleh. Jika ia bercampur dengan benda basah, maka wajib menggunakan air selepas menggunakan batu. Kenapa kita cerita begini ni? Sebab taharah paling bagus guna macam ni dulu, baru air. نستخدم أولا نستخدم حجرا أولا وبعدين نستخدم ماء بعده. هذا هو الأفضل. ولكن هنا في ماليزيا عادة لا نستخدم مثل ذلك، ولكن الأحسن أن نستخدم مع بعض. Faham maksud saya ni? Ada ustazah dekat sini, dia تتكلم بالعربية فكمان بالإنجليزية سمعته. ما شاء الله، كمان بالإنجليزية ما شاء الله. أنا عرفت قليلا بلغة نيجيرية قليلا فقط، لأن أنا سكنت مع إخواني أنا الطلبة من نيجيريا. مثلا عندما أرادوا أن يقولوا كيف حالكم، صوتي جاو، لا عرفتنا. صوتي جاو dia maksudnya apa khabar. Jawabnya meti jauh. Dia ada dengung juga tu, isa haiwan. Bahasa Nigeria Majah, kalau kita tanya how are you,
Soti jeo, dia ada hidung kat sini. Soti jeo. Jawab dia, meti jeo. Meti jeo, maksudnya khabar baik. Itu na. Ni balala ni, where you wanna go? Ni balala, where you wanna go? Dulu sempatlah mengaji, saya duduk dengan orang sahabat-sahabat Nigeria dekat UAE Saya ingat sampai sekarang. I still remember my friends' names. The first one is Mas'ud Ajibola. The second one Musa Olajide. Masya Allah. Nama mereka ada nama orang Nigeria, ada Arab campur dengan Nigeria juga ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan hasyafah. Hasyafah begini ya, mohon maaf kalau nak bagi tahu pun, tapi kalau tak dibagi tahu bila nak sampai. Sebab nanti akan ada permasalahan hukum. Kalau benda tu begini, tudung ni yang depan ini, itu namanya hasyafah. Kalau nanti dalam permasalahan mandi wajib, kalau ini Angry Bird ni, kalau dia tak masuk kepala dia begini dan tak keluar air mani, maka tak perlu mandi, sebab dia bukan masuk hasyafah dia. Ni nama hasyafah. Hasyafah di kepala dia ni. Ada dalam istilah dunia Melayu, tapi saya tak nak sebutlah sebab dia melibatkan nama orang. Kepala ni bagi ada disebut. Baik, mohon maaf kalau perkara tu di situ yang perempuan punya, ini lelaki, dia tak masuk pun, dia main acah-acah saja, maka keluar air mani, maka mandilah wajib dia, bukan kerana hasyafah ni termasuk, tetapi kerana air mani tu keluar. Samalah juga nanti dalam kitab-kitab yang besar-besar sebut, kita akan cerita nanti ketika seseorang itu, contoh sahaja ya, dia masuk dalam satu gua, dia ingatkan gua, tetapi ya Allah, rupanya isteri raksasa punya. Contoh, ini tak ada dalam buku kecil-kecil ni buku besar-besar. Dia masuk, ingat tak cerita orang kenit dulu, ingat tak? Tak tahulah benda ni disebut dalam kitab fiqah, menunjukkan apa? Orang fiqah tu kata Al-Habib Zain, Masya Allah, dia seni dia tu. Kadang-kadang tak terfikir kita sekarang. Al-Imam Abu Hanifah waktu dulu sudah bicarakan apa hukum sembahyang di atas Kaabah. Kita pun sembahyang atas Kaabah tak pernah kita fikir kan. Cuba yang dekat bangunan tinggi-tinggi tu, kemudian dekat kapal terbang, kan atas Kaabah tu. Zaman itu beliau sudah fikir. Sebab itu madrasah Ahlul Kufah sangat luar biasa, melampaui zaman. Begitu juga sehingga dibincangkan oleh ulama. Contohnya seseorang itu, contohnya masuk dalam hutan kerana sesat, dia masuk dalam gua, dia pun duduk lain macam gua ni, rupa-rupanya dia masuk ke dalam yang isteri raksasa punya, dia pun keluar balik. Allah, apakah dia kena mandi wajib ke tak? Tu ceritanya, bukan cerita masuk di situ. Apakah dia mandi wajib ataupun tidak? Jawabnya mandi wajib. Sebabkan dia masuk sekali dengan benda tu, dan dia masuk habis, bukan kata kepala saja, habis satu badan masuk dalam tu, keluar balik. Maka mandi wajiblah dia. Hadirin, ini bukan saja-saja tetapi permasalahan hukum fiqah. Kerana itu Masya Allah, orang fuqaha ni jauh mereka berfikir. Masya Allah. Naam. Hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Macam tadi kita dah sebutkan, hendaklah batu yang digunakan itu bersih. Kalau batu itu sendiri bernajis ataupun tidak bersih, Masya Allah, tak mungkin untuk membersihkan. Mari kita lihat muka surat 84, rukun wuduk. Harus kita ingat, wuduk ini adalah asy-syara'i' al-qadimah.
asy-syara'i' al-qadimah, syariat-syariat Nabi-Nabi dulu pun ada juga wuduk ini. Nah, cuma bezanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam apa? Ada dua, satu ghurrah, satu lagi tahjil. Walaupun wuduk itu dah difardukan zaman Nabi dulu pun sama juga, tetapi untuk umat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua kelebihan. Apa dia membezakan dengan syariat dulu? Satu ghurrah, yang kedua tahjil. Sebab itu nanti kalau berwuduk ya, buka dulu tangan ini, buka dulu di sini ni. Kiri buka, barulah kanan. Untuk yang ada ni berwuduk. Yang bezanya kita dengan umat dulu ialah ghurrah dengan tahjil. Ghurrah ni bila basuh kepala jangan cukup di depan ni saja. Kita 1, 2, 3 depan ubun-ubun ni saja. Nah, kalau ada ayat ke sini dia malas 1, 2, 3. Dia lagu tu saja. Nah, kalau kata guru kami Syekh Nuruddin, nanti dekat mana kena air sembahyang di situ nampak cahaya. Nah, berkeluar cahaya. Sebab itu kata beliau, malaikat tahu ini orang Pakistan, ini orang Bangladesh, orang Afghanistan. Kenapa? Mereka kalau berwuduk habis kepala ni. Nah, jadi cahaya Allah cahaya benar. Adapun orang sarjana perdana, cahaya kat sini. Ini kalau tak orang Kota Damansara, sarjana utama, sarjana perdana, sebanyak kat sini. Kerana itu kalau ambil wuduk, tetap Hidayatus Salikin sebut begini, ambil air sebegini, dua ibu ni letakkan dekat lipis kat sini ni. Gini, ini ambil dan ditekan sampai ke belakang. Sama ada kita nak dekat situ berhenti, ataupun kita buat macam ni dan letak ke depan sekali. Itu namanya satu basahan. Untuk apa? Biar habis semua ni. Bukalah serban ni. Saya tak buka serban, takut nanti nak letak payah balik. Itu namanya ghurrah. Kalau tahjil begini, basuh, untuk membasuh siku ni dia sampai dekat sini. Ini had yang wajib, tetapi lebihkan sedikit kawasan dekat sini. Dalam kitab Hidayatus Salikin biar sampai tengah-tengah ni. Ini kaca. Kenapa? Pakaian orang syurga itu panjang. Jadi kalau walaupun dekat sini, kita lebihkan dekat sini. Lebih katalah 1 inci ataupun 2 inci. Melebihkan 1 inci ini hukumnya juga wajib. Kenapa? Sebab ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang kalau tidak dengannya tidak lengkap wajib itu, tidak sempurna, maka ia jadi wajib. Basuhlah begitu. Pernah sekali saya lihat Syekh Nuruddin berwuduk. Saya ingat saya dalam kereta tengok dia berwuduk, dan dia berwuduk yang ni digosok. Dalam istilah ini namanya ad-dalku, gosok ini wajib dalam mazhab Maliki. Kita hukumnya sunat. Dalam mazhab Maliki ini adalah wajib. Masya Allah. Baik. Dua tadi, satu ghurrah, yang kedua tahjil. Tahjilnya apa? Lebihkan ketika membasuh buku lali itu. Buku lali kita ni kan, lebihkan sampai ke tengah betis. Jadi dah buka tadi ni, barulah kita tutup balik, mulakan dengan sebelah kanan. Ini namanya sunnah ni. Ini namanya sunnah. Di akhir zaman kalau kita amal sunnah, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidi. Siapa yang mengamalkan satu sunnahku di akhir kefasadan umat, maka baginya pahala satu mati syahid. Muka surat 87. Faslun furudul wudu'i sittatun an-niyyatu wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ma'al midain ma'al mirfaqain wa mashu syai'in min ar-ra'si wa ghaslul rijlaini ma'al ka'bain wa tartib. Fardu, rukun-rukun wudu ada 6 perkara.
Yang pertama, niat. Nah, tolong diingat, niat ini sedikit kita ambil berat. Muka surat 89 ini tolong disebar luaskan ini, supaya kita jangan kita letih saja sembahyang, takut nanti tak sah ya. Sebab itulah mengaji ilmu fiqh ni penting. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat menyebutkan, faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, siapa yang beramal tanpa dengan ilmu, amalan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Mari kita lihat. Yang ini penting untuk dibaca. Silakan Ustaz Ustaz Amir. Ustaz Amir. Ustaz Amir 89 ada dua cara untuk berniat. Silakan Ustaz. Muka surat 89. Ada dua cara untuk berniat. Tolong diingat elok-elok. Nah, jika dia seorang yang sihat, yang tidak ada penyakit, seperti selalu berhadas, daimul hadath, daimul hadath, seperti salisul baul, kencing tak lawas, atau urinary incontinence, salisul rih, angin selalu keluar dari kubul atau dubur. Biasanya perempuan ni depan belakang bot angin keluar. Atau ada darah istihadah yang selain daripada haid. Perkataan yang mesti ada ketika niat ialah wudu, atau menghilangkan hadas kecil, atau bersuci untuk solat, contoh atau fardu wudu. Baik, contoh di bawah tu, nawaitul wudu faradan lillahi ta'ala, memadai kalau dia orang yang sihat. Atau nawaitu raf'al hadathil asghar faradan lillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a li raf'il hadathil asghar faradan lillahi ta'ala. Biasa kita ambil yang ringan-ringan lah ya. Nawaitu wudu'a faradan lillahi ta'ala. Itu untuk orang yang sihat. Tapi tolong diingat, ini nombor 2 ni, ingat sangat-sangat. Kalau perlu tangkap gambar bagi pada kawan-kawan ataupun siapa yang ada masalah ya. Ini penting untuk ada satu syarat listibahati salah. Baik, terus jika dia ada penyakit selalu berhadas seperti yang disebutkan di atas. Apa dia? Satu, salisul baul, kencing tak lawas. Orang yang kencing tak lawas ni diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau kencing nanti beratkan sebelah kiri, badan tu. Orang yang kencing tak lawas ni lah, kesian kerana air menitis kat situ. Sebelah kiri sedikit, kemudian jari diletak di benda itu. Apabila berdeham, serentak tangan, buat macam ni. 3 kali, jangan 30 kali. 3 kali cukup. Mohon maaf. Kalau perempuan buat begini, mohon maaf ya, letak kat situ. Baik. Ingat, kalau ada salisul baul, salisul rih dan ada istihadah, dia mesti ada diletak dalam niat itu listibahatis salah, bukan liistibahatis salah. Tolong dibuang alif wasat tu ya. Jadi listibahatis salah, dibuangkan hamzah tu, listibahatis salah. Contoh, nawaitul wudu'a listibahatis salah fardhan lillahi ta'ala. Kalau tak pandai, sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ketika dia solat, dia berniat macam ni tadi, keluar air kencing dia, dimaafkan. Sebab dia dah guna tadi, berapa tadi, bersyarat tadi tu, listibahati solat, untuk membolehkan aku solat. Kalau dia tidak sebut listibahati solat, sembahyang okey je, darah tak keluar, angin tak keluar, air kencing tak keluar, sah. Tapi ketika dia solat keluar angin, keluar air kencing, batal. Kalau tidak sebut listibahati solat, itu baru satu dalam niat. Ada lagi syarat lain. Mari kita lihat catatan, ini penting. Catatan wuduk bagi orang yang daimul hadath, selalu berhadath. Apa tadi yang 3 tadi itulah, jaga.
Daimul hadas adalah orang yang selalu dalam keadaan hadas. Sama ada hadas besar atau hadas kecil. Baik. Kerana darurat. Mereka termasuklah orang yang berpenyakit seperti salisul baul, kencing tak lawas, atau urinary incontinence, salisul rih, angin selalu keluar dari kubur atau dubur, atau ada darah istihadah. Keadaan mereka dikiaskan, iaitu disamakan seperti tayamum. Oleh itu, seperti tayamum, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja, tetapi boleh digunakan untuk beberapa solat sunat. Boleh ya. Dia seperti wuduk satu fardu dan boleh beberapa kali untuk solat sunat. Baik. Mari kita terus saja yang nombor 2, Ustaz. 92. Yang kedua, membasuh muka. Ingat, membasuh muka bukan mengusap muka. Membasuh airnya mesti mengalir. Kan ada orang bawa satu balang ni yang spray. Sah tak? Tak sah kalau air itu bertumpuk sini saja. Tumpuk gitu, tak. Jadi macam mana? Dua cara. Bagi air itu mengalir atau kita alirkan. Itu boleh. Tolong diingat itu. Tolong diingat. Ini sebenarnya penting dalam kapal terbang. Kapal terbang ke atas tu kadang-kadang orang tak biasa kencing atas sana lah. Ini banyak membantu ni. Sebab di atas tu dia kecil. Toilet tu kecil. Kalau tak biasa memang dia lekat dalam tu saja. Mana mak ajar lama sangat tak selesai dalam tu. Yang tu banyak membantu. Spray itu banyak membantu ya. Terus yang dikatakan muka daripada sini, ujung ni sampai ke dagu bawah ni, dan daripada sini anak ini sampai dekat sini. Tolong diingat muslimat yang dekat sini ni. Kami ni panggil sideburn ni. Tolong diingat sideburn yang masuk di dalam ruangan ini tu wajib. Kalau janggut yang lepas daripada ni kawasan ni tapi lepas ini tak wajib. Sama juga dengan muslimat, tolong diingat kaedah kat sini. Kan yang panjang-panjang, yang wajibnya ialah yang dalam tu. Yang di luar ini tak wajib dah sebab dia masuk dalam kawasan muka. Tolong diingat ya. Janggut yang tebal dengan janggut yang nipis. Janggut yang tebal dengan nipis macam mana nak tahu? Kalau janggut yang nipis kita pun dah ada depan dia. Nampak tak shape janggut, shape dagu tu nampak tak? Nampak. Itu maksudnya nipis. Wajib air sampai. Macam orang Arab, kita pun pegang, cari apa? Cari dagu. Tak jumpa dagu tu dia. Janggut dia lebih tebal daripada rambut kita. Walau begitu sekadarnya, letak air kita sekadarnya. Tidaklah wajib sampai ke dalam sana, tapi sekadarnya. Tapi kalau janggut macam saya ni, ada janggut saya ni pengaji. Nampak tak? Nampak saja whether you realize it or not. Ada ni, tapi not that many, tak banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 20 jenis bulu yang ada di muka. Ada namanya ghamam, hajiban, ke surat 93. Khaddan, sibalan, aridan, izaran, ahdaf. Ada namanya lihyah, syarib, anfaqah, ada yang baca unfuqah, dan nafakhatan. Yang ketiga membasuh kedua tangan serta kedua siku. Tangan sehingga ke siku. Terus menyapu sedikit kawasan kepala ni sedikit sahaja. Jangan yang disapunya bukan rambut tapi kepala. Sebab itu orang yang botak tak ada janggut, mana nak cuci? Tetap juga dia ambil dekat kepala dia ini. Terus membasuh kedua kaki serta kedua buku lali. Tertib. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, dalam mazhab Hanafi tidak perlu tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Terus adik-adik yang pakai serban, lihat muka surat 101. Ada satu faedah kat situ, memakai serban berdiri. Ingat
Memakai serban hendaklah berdiri, kerana dikatakan oleh sebahagian ulama memakai serban ketika duduk boleh menyebabkan kemiskinan. Ni saya ambil daripada buku guru kami, iaitu Sayyid Muhammad Amin bin Aidrus di Makkah, di Madinah, ya. Dalam kitab beliau Al-Adab. Beliau sangat muda tetapi alim, umurnya baru 30-an tahun, tapi Masya Allah alimnya. Beliau anak murid kesayangan Al-Habib Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Mari kita lihat muka surah 102 supaya kita insaf. Air wuduk Rasulullah, kita baca sikit Ustaz. Muka surah 102. Faedah air wuduk Rasulullah. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut faedah, bukanlah apa yang kita pelajari daripada pelajaran itu, tidak, ya. Faedah ni benda yang jarang kita tahu, tu maksudnya faedah. Kalau dalam bahasa Arab, afada hadha syekh, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air, seperti dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kana Rasulullah yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdadin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air dan mandi dengan satu syak, sehingga 5 mud air. Muttafaq alaih. Baik. Saya rasa ralat sikit, kerana saya ada mud ni kat rumah. Mud yang saya ada ni mengaji bersambung kepada sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mud ni saya lupa bawa, kecil je. Kalau ni mud ini, kalau beras, kita ambil dia macam satu cupak, satu tangan yang besar, inilah satu mud. Sayang, esok saya bawa insya-Allah. Mud itu mud yang sama dengan mud zaman Nabi SAW. Kita panggil takar, Indonesia panggil apa Ustaz? Takar juga. Tak tahu mud. Kami panggil mud, sini panggil cupak. Ada satu lagi gantang. Kan siapa yang puasanya tak sempat diqadakkan sehingga sampai ke tahun akan datang, maka dia kena dua, satu kena qada dan kena bayar fidyah untuk satu hari yang ditinggalkan dengan satu cupak. Nanti saya bawa esok hari tuan-tuan. Mud kecil, ya. Mud yang saya ada tu saya beli di Madinah. Memang harganya boleh tahan lah, saya tak nak sebut sekarang harganya, tapi mud itu sama dengan mud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditulis kat situ sanad, bersama dengan mengaji. InsyaAllah esok saya bawa. Saya beli daripada Madinah. It's very rare. It's not all who got that particular mud, because if you want to buy, it could be purchased but very high. Harganya mahal sedikit, tapi insyaAllah duit boleh cari insyaAllah. Tapi benda tu kalau tak ni bila dapat lagi, nanti saya tunjuk insyaAllah. Allahu Akbar. Bila kita tengok mud tu teringat Rasulullah SAW, sebab Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi muddina, ya Allah berkatilah kami mud kami di Madinah, wa fi sa'ina, sa' adalah satu gantang. Jadi 4 mud satu gantang, kan beras kira satu gantang ni kan. Mudah-mudahan esok saya ingat, saya bawa insya-Allah, dan setiap orang nanti boleh pegang tu insya-Allah. Allah, bila saya tengok mud tu Nabi dengan satu mud, Allah Akbar, sikit sangat air. Saya pernah duduk dengan, kalau sempat nanti saya nak demo dengan adik-adik Ustaz Iwan, kalau sempat nanti saya nak demo dengan air sebotol ni, kita boleh berwuduk. Macam mana? Tebuk kat sini, adik-adik, tebuk kat sini, jangan buka botol ni, jangan buka ni, tebuk kat sini, longgarkan dia punya penudung ni. Bila kita makin buka, angin dia semakin masuk, air keluar kat sini. Jangan dibuka semua, buka sikit, air keluar sini, berwuduk insya-Allah. Satu air ni cukup untuk berwuduk sebenarnya. Kalau tidak, satu baldi pun tak cukup. Cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ke-7, pengertian niat dan tertib. Faslun, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb wa at-talaffuz biha sunnatun
wa waqtuha 'inda ghasli awwal juz'in min al-wajhi. Niat adalah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak melakukannya. Begini, kita nak solat sampai dekat saf, niat dah nak solat tadi tu, Allahu Akbar, itu yang namanya niat. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Tapi jaga, dia ada 3 rukun lagi, qasad, ta'arud dan ta'yin. Kalau saya nak sembahyang, lepas 3 minit baru sembahyang, tu tak nama niat, tu namanya azam. Mazhab kita Syafi'i perbaharui lagi niat itu. Tempat niat itu di dalam hati. Min talafuz adalah sunat. Tolong dipegang betul-betul. Kalau orang tanya mana kitab yang kata sebut usalli itu, nawai itu sunat, ingat kitabnya adalah Safinatun Najah. Ni kitab ni. Wa talaffuz biha sunnatun. Apa dia sunnat? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu dibuat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Tolong diingat ya. Kalau orang tanya apa buku kitab mazhab kita Syafi'i kata berusalli itu, nawai itu adalah sunat, banyak sangat. Tapi ingat dulu kitab Safinatun Najah. Waktu berniat ialah ketika basuhan pertama membasuh muka. Boleh kalau ni basuh pertama baru kita niat. Tapi kalau kita nak basuh tangan dia, dah berniat, hukumnya boleh. Walakin an tastamirra niyatak, hendaklah niat itu berterusan. Kalau kita tengah berwuduk dan niat ni waktu basuh tangan ni, tiba-tiba ada orang bercakap fanqata'atin niyyah, niat itu terputus, maka kalau tidak diniatkan kembali batal. Boleh? Sebab itu jangan bercakap ketika mengambil wuduk. Apa maksud tertib? Wa tartibu alla yuqaddamu 'udhun 'ala 'udhwin. Tertib adalah tidak mendahulukan membasuh anggota wuduk atas anggota wuduk yang lain. Ikut mazhab kita Asy-Syafi'i. Kalau ikut mazhab yang lain, maka tidak mengapa. Contohnya, lepas kita ambil wuduk, ada sisi ikan kat sini ni, banyak, bukan sikit. Ini sikit, macam mana tak perasan, tak dah. Walau kita dah ambil wuduk, apa hukumnya? Kopekkan dia. Kemudian basuh balik tangan, walaupun sini basuh balik, kemudian basuh balik kepala, basuh balik kaki. Tak perlu lagi nak niat, tak perlu, sebab kita dah masuk terus ni. Barulah tertib, sebab tertib itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, ini sisa ikan tadi ni, yang tadi dah dibasuh, khair sahaja. Apa? Basuh saja ni, basuh habis cerita. Mudahnya dalam mazhab Hanafi. Mari kita lihat 104 pembahagian air. Fasal ke-8. Faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Fal-qalil ma duna al-qullatain wal-kathir qullatan fa akthar. Wal-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal-ma'u al-kathir la yatanajjasu illa idha taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kolah. Air banyak adalah air yang cukup 2 kolah atau lebih. Baik, lihat dekat sini dulu adik-adik. Yang namanya kolah itu bahasa Arab. Orang Melayu kita kata kolah. Sini ada kolah tak? Maksudnya tak ada kolah. Yang kolah tempat kita tu, itu bukan 2 kulah lagi tu, berkulah-kulah. Asal perkataan kulah ini minal ghanam, daripada kambing. Orang Arab bab kambing ni tiara. Kulit kambing tadi tu, sekok kambing tu, dia buka kulit sekok kambing, rap, dia seorang dia buat benda tu, habis 1 ekor kambing tadi tu, dibuang lendir-lendir apa semua sekali, disertup, kemudian habis jemur di panas. Habis dijemur, dia akan tutupkan tu, diikat tepinya tu.
dekat tadi tu nah, dijahit-jahitnya itu. Kemudian dibuatnya satu di sini macam lubang untuk nanti diisi air. Kulit kambing tadi tu namanya qirbatun, namanya qirbah ataupun qirbatun. Nah, ini namanya qirbatun. Jadi qirbatun ini sama dengan satu qullah. Qirbatun satu qullah asalnya. Maka orang Arab ketika bermusafir, mereka akan bawa dua kantong. Satu kantong qirbah, kemudian qirbah lagi. Dua inilah namanya dua qullah. Boleh? Dua qullah kan banyak sangat. Nah, sampai ke Malaysia, yang tadi kan namanya apa tadi? Qirbatun. Apa dia qirbatun? Kulit kambing yang dibuka tadi tu. Jadi kerana orang Arab dia tak boleh sebut qaf, dia sebut jadi ga, girbah. Kalau orang Yaman garib, al-faqir, asalnya al-faqir. Sebab itu terbawa-bawa di dunia Melayu kita. Kalau marga as-saqaf, jadi apa? As-sagaf, asalnya apa? As-saqaf. Nah, jadi di dunia Melayu kita ni qirbah tadi orang Arab tak pandai, bila sebut qaf jadi ga, jadi girbah. Akhirnya sampai ke dunia Melayu jadinya garibah. Kitab jawi-jawi lama sebut garibah, asal katanya qirbatun. Nah, jadi air dua qullah, dua tu, satu, dua, tu je. Macam mana ukuran dia? Di sini ada sebut ukuran dia. Tapi ukuran yang paling tepat, tuan-tuan lihat pada muka surat 105. Kalau dari segi liter 216 liter. Kalau ikut Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullah 270 liter. Dulu kita belajar tin minyak tanah, 13 tin minyak tanah lah, tak ada dah orang pakai tin minyak tanah nah. Dia begini hadirin, adik-adik ingat ya, kalau orang tanya kita macam mana ukuran dua qullah, ini ittifaq, apa dia? Tolong diingat, satu hasta 6 jari. Cuba tengok saya tengok daripada sini nah. Ukurannya apa tadi? Satu hasta 6 jari. Ini namanya hasta. Tapi ini hasta orang kucing, pendek sikit. Dia kena hasta orang Arab. Ni hasta orang kucing ni pendek sikit. Nah, jadi ini satu hasta, katalah dekat sini, nah, panjang sikit sebab ada hasta orang Arab. 6 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah satu lagi sini. Inilah dia ukuran dua qullah. Tinggi, lebar, tinggi dan panjang. Banyak tak ukuran dua qullah ni? Tak banyak. Air dua qullah kan banyak. Sebab tu saya sebut tadi, air yang ada dekat qullah kita tu berqullah-qullah. Itu air ni tadi adik-adik nah. Ini kan berapa tadi? Satu hasta 6 jari ni tadi ni, panjang, tinggi dan lebar. Air ni kalau masuk tai cicak dekat dalam air ni, dilihat apakah berubah salah satu, bau, rasa dan warna. Kalau berubah salah satunya, air itu air mutanajis, itu jadi air najis. Kalau tak berubah, tai cicak tapi cantik je, solid je, tak ada apa-apa, kembang pecah apa semua tak ada, itu namanya air bersih. Tapi jaga air dalam gelas ustaz ni diletak kemudian masuk najis dalamnya, tak berubah pun bau, warna dan rasa, air itu suci tak? Kenapa? Sebab dia kurang daripada dua qullah. Sebab itu ingat, tolong diingat, apa dia ukuran dua qullah? Satu hasta 6 jari. Yang itu semua begitu. Nah, kalau contohnya 216 liter, 270 liter, itu ada khilaf lagi tu. Tapi yang tak khilafnya satu hasta 6 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita laju-laju saja ya. Muka surat 111. Kita berhenti pukul 4 tepat, kita berhenti insya-Allah. Perkara yang menyebabkan mandi wajib. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji
wa khurujul mani wal haid wal nifasu wal wiladat wal maut. Naam. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi disebut mandi wajib ada 6 perkara. Baik, terus Memasukkan hasyafah, kepala zakar ke dalam faraj. nah, ini dipanggil ghusli. Apabila ghusli ni melibatkan yang lain. Nah, contohnya mandi. Dia ada sebab dia tu. Mandi contohnya ghusl yaumul Jumaat, mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari raya, 2 hari raya mandi sunat. Nah, tapi kalau ghaslu, ini untuk ni sedikit untuk lebih fasih. Kalau ghuslu dengan ghaslu dia beza. Kalau ghasal tu membasuh pakaian, membasuh baju tu basuh. Kalau ghuslu dia melibatkan mandi. Boleh? Beza apa tadi? Ghaslu dengan ghuslu. Naam. 6 perkara. Apa dia? Kenapa mandi wajib? Mandi wajib dia mandi. Kenapa mandi wajib? Wajib dia mandi. Ayuh. Terus Keluar air mani. Maaf saya memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Sudah tadi tu ya? Sudah ya? Tapi tolong diingat, faraj ini bukan saja di hadapan, di belakang pun. Faraj tadi bukan tu yang saya sebut tadi tu. Faraj tu maksudnya yang terbuka. Di depan namanya kubul, di belakang namanya dubur. Sama ada manusia ataupun binatang, kena juga. Tapi yang mandi wajibnya bukan lembu tu, kita lah, manusia tu lah. Kalau manusia pula sama ada yang hidup ataupun yang mati. Mohon maaf saya terpaksa sebut benda ni. Hatta, mohon maaf sangat-sangat. Tapi yang ni kena, ya, bab fiqah dia tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Hatta, kalau dia punya tu, dia masuk ke dalam dia punya sendiri. Sampai begitu sekali tu. Dia punya kat depan tu. Entah lagu mana kita pun tak tahu. Tu kata bab fiqah ni pelik-pelik Hak ni mungkin panjang sangat. Lagu mana dia masuk kat dia sendiri kat belakang. Tetap dia mandi wajib. Siapa yang mandi wajib? Bukan benda tu. Orang tu lah yang mandi wajib. Nah, sama ada dia orang mayat ataupun tidak. Kalau mayat, siapa yang mandi wajib? Orang yang hidup lah yang mandi wajib. Terus keluar air mani sudah ya. Terus Keluar darah haid. Keluar darah nifas. Ada satu ni untuk muslimat lah. Kalau dalam keadaan haid, mungkin surat 116. Tolong ajar anak-anak perempuan kita ya. Kalau dia dalam keadaan haid, baca doa di atas tu. Doa ketika haid, doa dibaca ketika haid, semoga diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanb. Segala puji bagi Allah atas segala perkara, dan aku memohon keampunan kepada Allah daripada semua dosa. Ni tolong diajarlah kepada anak-anak nanti, keajaran yang perempuan ketika kena haid itu. Permasalahan haid dekat sini banyak saya letak, cuma tak cukup masa kalau nak syarah ya. Nak bertanya nanti ada masa boleh, tapi tengok dulu dekat permasalahan dekat sini. Siapa yang ada buku saya, dia ada 2 versi ya. Ini buku yang kedua saya ni. Buku Safinah saya ada 2. Ustaz, kalau ni sekadar pengetahuannya Ustaz Yad, Ustaz Muiz dengan Ustaz Amir, dan Ustaz-Ustaz lain juga. Mohon maaf saya takut tak sempat nak sebut. Ustaz-Ustaz lain, Ustaz lain juga ya. Sebenarnya saya sudah buat ini 2 versi. Ini versi kedua ni majah. Versi pertama dulu warna hijau kalau perasan. Cumanya saya kurang minat. Dulu dia dabit dia dekat endnote, bukan footnote. Kalau footnote kan sedap Ustaz, kita baca ke atas permasalahan, bawah tu terus kita tahu syarahan. Kalau kitab saya dulu di sini nak tahu syarahnya kena buka belakang ni pula Bang Haji. Allah, saya sendiri pun payah juga dibuatnya. Yang warna hijau dahulu tu. Jadi apa yang saya buat, saya letakkan kat bawah sini senang.
Sebab tu kadang-kadang bila buka ni, kat mana ayat dia berhenti ni, pasal bawah panjang syarah dia. InsyaAllah buku terbaru saya pun begitu juga. Qalbun Salim pun begitu juga. Ini sebenarnya kita nak ikut cara ulama-ulama yang terdahulu. Nampak memang betul begitu. Sebab bila kita baca sini kan, terus syarah kat bawah tu. Kalau kita nak syarah lah. Baik. Status darah keguguran, muka surat 117. Buku ni paling payah saya buat, hadirin. Sekadar nak cerita pengalaman. Ya Ustazah, bas li at-tahadduth bin ni'mah شوية. احنا كتبنا بعض المؤلفات والكتب والرسالات. هذا الكتاب أصعب شيء، لأن احنا جمعنا كثيرا من المؤلفات والمصادر والمراجع من عدة لغات، عربية، إنجليزية، وهكذا جمعنا حتى بالخط الجاوي كمان. Ini kitab ni paling payah saya buat lah. Jadi saya sendiri pun rasa seronok jugalah. Seronok bukan apa, bukan ilmu kita lah. Ihna ma fa'alna illa al-jama', ma fa'alna illa al-jama'. Jangan kita nak, mohon maaf ya, membangga diri banding dengan ulama dulu. Tak. Siapa kita? Aina nahnu min ha'ula, ha'ula'il jibal. Kita apa yang ada? Kita cuma terjemahkan, susun, nampak macam ni. Itu saja kerja saya. Ilmunya tak ada ilmu, la fi syai'. Tapi kita bagi orang. Yang dalam bahasa Arab tu terjemah, bubuh kat sini. Bukan senang, hadirin. Ini kan contoh footnote kat bawah ni 117 tu. Bukan senang tu. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tu, Tuhfatul Muhtaj. Dia bukan senang nak rujuk satu-satu tu, hadirin. Sebahagiannya saya rujuk satu-satu, sebahagiannya memang dah ada buku kita kumpul. Gitu saja ya. Jadi memang buku ni dekatlah ke hati saya sebab dia paling payah saya buat ya. Baik, dengan izin Allah, alhamdulillah jadi juga. Terus pada muka surat 118, teruskan Ustaz. Wiladah. Wiladah ni tolong dibaca elok nanti sebab dia melibatkan orang yang selalu, anak-anak kita ke, ataupun kita sendiri, macam mana permasalahannya. Kalau ada masa nanti kita syarah, kita lalu dulu ya. Terus meninggal dunia. Baik. Muka surat 120, faslun furudul ghusli ithnan, an-niyyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Fardu, rukun-rukun mandi wajib ada dua perkara. Bila mandi wajib dengan adik-adik ada dua. Satu, niat. Yang kedua, meratakan seluruh badan dengan air. Tapi untuk lebih lengkapnya macam ni, bila kita nak mandi, hendaklah mandi wajib ni, kalau keluar air mani tu namanya apa? Janabah ya. Macam mana caranya? Bersihkan dulu di depan itu, di belakang bersihkan betul-betul keluar. Kemudian lepas bersih apa semua, berwuduk dahulu. Sebab itu dalam ilmu fiqah ada satu teka-teki. Apakah dia wuduk yang tak boleh mengangkat hadas? Memang ada. Syekhuna Syekh Nuruddin pernah sebut ni. Memang ada satu teka-teki di dalam fiqah. Apa dia? Apakah dia wuduk yang tak boleh mengangkat hadas? Jawabnya ialah berwuduk ketika mandi hadas besar. Tatawadda awalan qabla an tughsil jami'a badanik. Wuduk dulu. Kenapa? Supaya nanti, tapi syarat berwuduk begini bersihkan dulu depan tu dengan kotoran apa semua sekali, darah apa semualah. Berwuduk macam biasa. Kenapa? Bila kita lepas mandi nanti tak perlu wuduk lagi. Bisyaratin, tapi dengan satu syarat. Ketika kita mandi, janganlah perut, ni nama perut ya, perut tapak tangan ini jangan terkena angry bird. Waktu kita mandi itu, dengan skill masing-masing lah, jangan ini terkena benda tu. Kalau ini namanya tangan. Kalau ni katakan tapak tangan, ini pun termasuk tapak tangan ni. Tapi yang kita masuk perut tapak tangan. Ni namanya perut tapak tangan. Macam mana nak tahu perut tapak tangan? Dua cara. Cara yang pertama, ambil air, selamkan tangan dekat air,
letakkan dekat dinding kayu ke dinding yang kering, nampak tak lekap kat situ tu. Itulah dia perut tapak tangan. Cara kedua, ambil tangan macam ni. Cuba adik-adik buat. Cuba buat sama-sama. Buat gini nah. Cuba Mak Ancah supaya tahu. Ini yang dikatakan perut tapak tangan yang tak boleh kena dengan Angry Bird. Inilah dia. Kalau di sisi ni kena Angry Bird, tak batal. Boleh? Sebab itu bila mandi nanti, kita dah berwuduk tadi kan, mandi tapi pastikan yang ini, jangan terpegang yang itu ataupun terpegang yang anak punya. Sekali lagi kita bahaskan balik sekejap lagi insya-Allah. Terus itulah tadi, apa dia teka-teki tadi, apa dia? Apakah wuduk yang tak boleh mengangkat hadas? Jawabnya ialah itu ini macam satu fi ikhtibar ya Ustazah, fi ikhtibar mal wudu alladhi lam yarfa' al hadath. Al jawab al wudu qabla al ghusl. Boleh nak meraihkan jugalah Ustazah kita. Tapi Ustazah pandai cakap Arab, pandai cakap Melayu kan? Kalau pandai cakap Melayu, saya cakap Melayu je lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat muka surat 128. Kita usaha sampai tengah ni nah, insya-Allah, mudah-mudahan. Muka surat 128. Syarat sah wudu. Faslun syurutul wudu'i 'asharatun. Al-Islam wa tamyiz wa naqa'u 'anil haid wa nifas. Adapun yang tanda koma tu kan, 'anil haid, kemudian wan nifas, atau buang tanda tu. Jadi bacanya wan naqa'u 'anil haid wan nifas, begitu bacanya. Tanda koma tu buang sana. Wa amma yamna wusul al-ma'i ila al-basharah wa alla yakuna 'ala al-wad'i ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. Teruskan. Syarat-syarat sah wudu ada 10 perkara. Yang pertama, Islam. Kenapa Islam? Kenapa syarat-syarat sah wudu itu pertama sekali Islam? Dijawabnya kerana wuduk itu ada ibadah. Wuduk itu adalah ibadah. Ibadah itu perlu kepada niat, dan niat itu mesti oleh ahli niat semula ya. Kenapa dalam bab wuduk, dalam bab yang berkenaan yang lain, syarat pertama Islam. Kenapa? Sebab wuduk itu adalah ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli niat. Ahli niat itu orang Islam. Semula. Kenapa wuduk perlukan niat? Kenapa? Kerana sama juga solat perlukan niat. Kenapa? Kerana wuduk itu ataupun solat itu adalah ibadah. Ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli niat. Ahli niat adalah orang Islam. Boleh ya? Terus yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni boleh membezakan. Umpama begini, mana satu kiri, mana satu kanan. Mana satu makanan, mana satu najis. Mana satu makanan, mana satu kayu. Dan dikatakan juga mumayyiz ini orang yang boleh basuh bewak dia sendiri, kencing dia sendiri. Dia boleh beza, ni makanan, ini najis. Contoh kita bagi buah pisang, ini najis. Dia ambil apa? Dia ambil pisang. Tapi jangan percaya dulu. Takut apa? Dia ambilnya pisang, dicoleknya najis. Astagfirullah.